Okey, Assalamualaikum. So, hari ini kita nak bincang tajuk insurans. Ini merupakan koleksi trial SPM tahun 2021. Okey, pertama kita tengok Johor set 3. Puan Azrina ingin membeli insurans kebakaran untuk rumah ibunya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM400,000. Okey. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans yang menginsurансkan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan tidak tebal sebanyak RM8,000. Tidak tebal ni siapa yang bayar? Pemegang polisi. So dekat dalam kes ni Puan Azrina lah. 80% ni ialah kerugian yang ditanggung oleh syarikat dan balance ialah 20%. Kerugian itu akan ditanggung oleh Puan Azrina. Okay? So kita kena faham dulu lah. Yang pertama, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Azrina bagi rumah ibunya. So yang pertama, dia nak tahu dulu jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, yang harus dibeli ialah ni lah 80% tadi. 80 per dengan 100 darab dengan nilai insurans nilai boleh insurans rumah. Ni RM400,000 darab dengan RM400,000. So kita tekan kalkulator. 80 per dengan 100 darab dengan RM400,000. So dapatlah RM320,000. So ini ialah jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Azrina. Okey, seterusnya tengok soalan nombor 2. Rumah ibunya telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak RM35,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Puan Azrina jika dia menginsurenskan rumahnya. Yang pertama, pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Okey. Apa maksudnya ni? Maksudnya dia telah pun beli insurans. Pada jumlah insurans yang dibeli. Mana insurans yang harus dibeli? Ni. Maksudnya dia telah pun menginsurenskan rumahnya dengan harga ni. Okey, so jumlah pampasan untuk kes yang pertama. So pampasan dia akan dapat jumlah soalan tanya jumlah pampasan kan? Untuk kes yang pertama ni jumlah pampasan adalah dia punya kerugian dia adalah RM35,000. Hanya tolak saja dengan deductible. Deductible dia tadi kat atas RM8,000. Tolak saja dengan RM8,000. So itu ialah jumlah pampasan yang akan diterima. RM35,000 tolak dengan RM8,000. So dapat RM27,000. Okey. So ini ialah jumlah pampasan yang akan diterima. Kes yang kedua. Sekiranya Puan Azrina ini dia menginsurenskan rumahnya dengan jumlah RM150,000. RM150,000. Sepatutnya dia insurenskan rumahnya dengan harga berapa? Ni. Jumlah insurans yang harus dibeli. Tapi dia hanya insurenskan dengan harga ini. Jadi jumlah, kalau tengok ini kurang daripada jumlah yang harus dibeli. Jadi pampasan yang akan diterima dia tak dapat terima semualah. Pampasan yang akan diterima kita kira macam mana? Jumlah pampasan jumlah pampasan sama dengan jumlah pampasan sama dengan jumlah yang dibeli RM150,000 per dengan jumlah yang dia harus beli dekat atas ni tadi RM320,000. Okey, darab dengan kerugian dia RM35,000. Dan jangan lupa tolak dengan deductible lah. Deductible ni ialah RM8,000. Itu ialah jumlah pampasan yang akan diterima. So kita kira RM150,000 bahagi dengan RM320,000 darab dengan RM35,000
sama dengan tolak dengan 8,000. So ini ialah jumlah pampasan yang akan diterima, RM8,406.25. Okey. Dan yang ketiga, rumah Puan Azrina telah mengalami kerugian menyeluruh atau kita panggil total loss jika dia menginsurkan rumahnya dengan harga RM250,000. Sorry. Okey, kalau tengok dekat sini, jumlah yang dia insurankan adalah kurang daripada jumlah yang harus dibeli. Betul? Tapi disebabkan kes yang ketiga adalah total loss. Okey, so jumlah pampasan yang akan diterima, kita hanya kira jumlah kerugian dia tolak dengan deductible. Okey. Jadi jumlah pampasan yang akan diterima untuk kes yang ketiga, jumlah pampasan dia ialah RM250,000 tolak dengan deductible RM8,000. So kita kira RM250,000 tolak dengan RM8,000 dan dapat RM242,000. So ingat so untuk insurans harta macam ni, insurans kebakaran ni kita ada 3 jenis. Yang pertama, sekiranya insurans itu dibeli ikut jumlah yang diinsurankan. Yang pertama, so kita ambil saja kerugian dia tolak dengan deductible pertama. Yang kedua, sekiranya jumlah insurans, kalau sekiranya dia menginsurankan rumahnya dengan harga yang lebih rendah daripada jumlah yang harus diinsurankan, jadi jumlah yang dia beli per dengan harus beli darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Manakala untuk kes yang ketiga, apabila total loss, hanya tolak dengan deductible sahaja. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan Melaka. Encik Lim ingin membeli insurans hayat bernilai RM220,000 daripada TJ Insurance. Okey, siapa pemegang polisi? Encik Lim ni kita panggil sebagai pemegang polisi. Pemegang polisi. TJ Insurance adalah nama syarikat insurans. Kadar premium tahunan yang dikenakan oleh syarikat insurans ialah RM2.34 bagi setiap 1,000 nilai muka mengikut umur dan status kesihatan beliau. Nyatakan pemegang polisi dan nilai muka polisi. So tulis saja pemegang polisi. Pemegang polisi ialah Encik Lim. Manakala nilai muka polisi ialah, okey, ni nilai muka dia, RM220,000. Selesai yang pertama. Yang kedua, hitung premium bulanan. Dia tanya bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Okey, so nilai muka dia ialah RM220,000. RM220,000 per dengan setiap 1,000 nilai muka darab dengan RM2.34. Nilai yang kita dapat ni adalah untuk setahun. Kira dulu untuk setahun berapa dia punya premium dia. RM220,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan RM2.34. So ialah RM514.80. So ingat premium ni semua yang dikira adalah untuk setahun. Dia tanya premium bulanan, maksudnya apa? Okay, good. Bahagi dengan 12. Premium bulanan ialah RM514.80 bahagi dengan 12. Okay, bahagi dengan 12 akan dapat RM42.90. Okay, so itu jawapan dia lah. Okay, seterusnya kita tengok untuk Johor set 2. Okay, ini untuk soalan objektif. Cara 2 di bawah menunjukkan kadar premium tahunan
bagi setiap 1,000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans ZZ. Okey, saudara 34, umur 35, 36. Lelaki dan juga perempuan. Okey, so kalau tengok lagi meningkat usia, lagi mahal untuk nilai muka dia, kadar dia. Okey, kadar dia makin meningkat, RM2.9, RM2.15, RM2.21. Dan juga kalau kita bezakan antara perokok dan juga bukan perokok, ini perokok, bukan perokok. Perokok nilai insurannya lebih tinggi daripada bukan perokok. Okey, nyatakan dua faktor yang menyebabkan kenaikan kadar premium berdasarkan jadual tersebut. Okey, so kita tengok macam mana kadar tu naik lah. Okey, so kita tengok yang pertama, kita dah tengok tadi, umur. Betul? Semakin meningkat umur, kadar dia akan meningkat. Bukan perokok. Kalau bukan perokok tu bukan penyebab kenaikan. Itu perokok lah. Bukan perokok ni bukan. Kadar premium antara kaitan. Sudah pada yang 1 dan 3B. Seterusnya soalan nombor 35, masih lagi objektif. Raja 3 dapat menunjukkan Encik Jonathan menginsurankan rumahnya dengan insurans kebakaran. Nilai boleh insurans rumahnya ialah RM420,000. Co-insurans 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Dan juga deductible sebanyak RM5,000. Dia menginsurans rumahnya dengan jumlah insurans yang diperlukan. Hitung jumlah pampasan yang diterima oleh Jonathan jika rumahnya musnah sepenuhnya. Okey, kalau dia musnah sepenuhnya. Okey, so maksudnya ni macam tadi contoh tadi total loss kan? Completely burn down. Okey, jadi kita tengok co-insurans ialah 80% daripada nilai boleh insurans. Ini ialah nilai boleh insurans rumahnya. So berapa dia punya co-insurans dia? 80 nilai yang harus dibeli dia kan? 80% darab dengan RM420,000. Sebab kata dia menginsurans rumahnya dengan jumlah insurans yang diperlukan. So 80% lah. So berapa yang telah dia jumlah insurans yang harus dibeli dia? 80% darab dengan 420,000. So ini ialah nilai yang dia harus beli. 336,000. So tolak saja dengan deductible ni lah. Tolak saja dengan 5,000. So akan dapat 331,000. So jawapannya ialah A. Seterusnya kita tengok untuk bahagian kedua, bahagian kertas 2. Puan Azrina ingin membeli insurans kebakaran untuk rumah ibunya. Macam sama soalan tadi. Oh, sama-sama. Saya tak payah bincang ini. Kita tengok next. Okey, seterusnya untuk soalan Johor set 1. Raja menunjukkan kadar premium tahunan bagi per 1,000 nilai muka insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Okey, so ini ialah jadualnya. Dengan nilai muka sebanyak RM140,000. Hitung premium tahunan bagi lelaki berumur 28 tahun. Lelaki 28 tahun yang tidak merokok. Bukan perokok lelaki. So inilah 28 lelaki bukan merokok. So berapa dia punya premium, hitung premium tahunannya. So kita kira dia punya nilai muka ialah RM140,000 per dengan setiap 1,000 nilai muka darab dengan kadarnya RM2.13. So kita kira 140,000 bahagi dengan setiap 1,000 darab dengan RM2.13 akan dapat RM298.20. So jawapan kita ialah C. Seterusnya nombor 35. Puan Lisa memiliki sebuah rumah banglo yang mempunyai nilai boleh insurans sebanyak
Rumah tersebut diinsurans dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 70% daripada nilai boleh insurans. Jika rumah Puan Lisa hangus terbakar, berapa nilai pampasan yang akan diterima? Okey, tengok balik, ada tak dia sebut deductible? Tak ada. So kita anggap sahaja dia tidak ada deductible. So apa kita nak buat? Kita kira sahaja 70% daripada nilai yang boleh insurans. Nilai boleh insurans dia. So 500,000. So dia akan kira 70% 70 per dengan 100 darab dengan 500,000. So dapat 350,000. Kalau kes-kes yang sebelum ni, kita kira dia punya nilai yang harus dibeli, lepas tu tolak dengan deductible. Tapi untuk soalan ni dia tak sebut pun deductible, jadi itulah pampasan yang akan diterima. Kalau deductible dia tolak, kalau tak ada, kira tak ada lah tu. Seterusnya, untuk soalan bahagian kedua. Puan Ana ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah 550,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai co-insurans yang insuraskan 80% daripada nilai boleh insurans harta dan deductible sebanyak 5,000. Yang pertama, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Ana. Sama saja step dia. So jumlah insurans yang harus dibeli ialah co-insurans-nya 80% darab dengan nilai boleh insurans 550,000. So kita akan dapat 80 per dengan 100 darab dengan 550,000. So kita dapat 440,000. Selesai. Yang kedua, rumah Puan Aina telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak 80,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Puan Ana jika dia menginsurансkan rumahnya. Yang pertama, pada jumlah insurans yang harus dibeli. So dia punya step sama sahaja macam yang soalan kita dah bincang atas tadi. So pampasan dia sebabnya kerugiannya 80,000. Dia dah pun beli pada nilai yang harus dibeli. Tolak dengan deductible-nya. Deductible-nya ialah deductible 5,000. Tolak sahaja dengan 5,000. Okey. 80,000 tolak dengan 5,000. So akan dapat 75,000. Okey, itu ialah nilai pampasan yang akan diterima. Yang kedua, dengan jumlah 350,000. So 350,000 per dengan insurans yang harus dibeli. Di atas sini kita kira 440,000 darab dengan kerugian 80,000 tolak dengan deductible 5,000. Ni sama je, cuma kat depan ni berbeza. Sebabnya dia beli tak cukup. Jadi 350,000 bahagi dengan 440,000 darab dengan 80,000 sama dengan tolak dengan 5,000. So ini ialah jumlah pampasan yang akan diterima. RM56,636.36. Dan last sekali, jumlah rumah Puan Aina telah mengalami kerugian menyeluruh, complete loss atau total loss. Jika dia menginsuraskan rumahnya dengan jumlah 400,000, hitung bayaran pampasan yang akan diterimanya. Jadi bila dia kerugian menyeluruh, ambil sahaja kerugian dia 400,000 tolak dengan deductible 5,000. So kita kira 400,000 tolak dengan 5,000. So dapat 395,000. Okey. Pattern dia sama je. So hafal je. Insurans yang pada dia insuranskan pada nilai yang harus dibeli.
kurang daripada nilai yang harus dibeli ataupun total loss. Ada 3 sahaja kes dia untuk insurans kebakaran. Okey, seterusnya untuk soalan kedah. Hairul Azrin mempunyai polisi insurans perubatan. Okey, ini perubatan pula. Dengan peruntukan deductible sebanyak 700 macam biasa. Deductible ialah Encik Hairul Azrin akan bayar. Dan fasa penyertaan co-insurance ialah 80-20. Maksudnya 80 ialah syarikat, 20 ialah Hairul. Ini syarikat. Macam biasa. Dalam polisinya, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Hairul Azrin sendiri jika kos perubatan yang dilengkapi polisi ialah 30,250. Yang pertama kita dah tahu, ini deductible, confirm dia tanggung. Lagi mana ditanggung? 20% belakang ni juga ditanggung oleh Hairul Azrin. So macam nak kira? Kita tolakkan dulu. 30,250 tolak dengan deductible 700. 30,250 tolak dengan 700. So 29,550. Okey, yang ni nanti akan ditanggung bersama antara syarikat dan juga Hairul. So soalan tanya yang ditanggung oleh Hairul Azrin. Jadi 20% darab dengan 29,550 akan dapat darab dengan 20%. 5,910. Okey, jumlah yang akan ditanggung. Jumlah ditanggung oleh Hairul ialah deductible dia 700 tambah dengan 5,910. Tambah dengan 700 akan dapat 6,610. So ini ialah yang dia perlu tanggung lah. Boleh? Seterusnya untuk soalan perak. Puan Nurul mempunyai polisi insurans perubatan utama dan peruntukan deductible sebanyak RM150. Macam tadi, RM150 akan dibayar oleh Puan Nurul. Dan fasa penyertaan co-insurance ialah 80-20. 80 ialah syarikat. Manakala 20 ialah Puan Nurul. Dalam polisinya, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat dan Puan Nurul sendiri jika kos perubatan ialah 34,150. So yang pertama, 34,150 kita tolak dengan deductible RM150. So kita ada 34,150 tolak dengan 150 akan dapat 34,000. 34,000 ni kalau kita nak kira dulu untuk apa kita panggil lah, ditanggung oleh syarikat 80%. Okey, tanggungan syarikat sama dengan 80 per dengan 100 darab dengan 34,000. So akan dapat 80 per dengan 100 darab dengan 34,000. So dapat 27,200. Ini yang akan ditanggung oleh syarikat. Manakala yang ditanggung oleh Puan Nurul adalah selebihnya. So berapa kos dia? 34,150. Tolak yang ditanggung oleh syarikat 27,200 akan dapatlah yang ditanggung oleh Puan Nurul 34,150 tolak dengan 27,200. So 6,950. Ni dia yang ditanggung syarikat, ni yang ditanggung oleh Puan Nurul. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan Selangor, soalan nombor 16. Jadual 41 menunjukkan pengkadaran premium bagi tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Natasha memiliki sebuah kereta untuk digunakan di Terengganu. Maksudnya Semenanjung Malaysia. Beliau ingin memperbaharui insurans motor untuk keretanya daripada syarikat insurans AIZ. Maklumat keretanya adalah seperti berikut. Jumlah yang diinsurankan 60,000, umur kereta 5 tahun, kuasa enjin 1,500cc, NCD 30%.
NCD ni apa? Diskaun kita akan kira berapa diskaun yang akan dapat. 30% tu diskaun dia. Soalannya, berdasarkan kepada maklumat kereta Natasha, nyatakan pihak pertama, pihak kedua yang terlibat dalam insurans motor. So pihak pertama ni siapa? Ialah pemegang polisi. Siapa pemegang polisi dekat dalam cerita ini? Ialah Puan Natasha. Yang kedua ialah syarikat insurans AIZ ni. Tu ialah pihak kedua. Kalau pihak ketiga, kalau dia kemalangan, dia punya pemandu kereta tu ialah pihak ketiga. Boleh? 1, 2 dan 3. Jadi dia tanya nyatakan. So kita nyatakanlah pihak pertama. Ni macam biasa tulis pada ruangan jawapan. Jangan tulis kat sini. Ni saya tak muat nak tulis kat sana, susah. Pihak pertama sama dengan Puan Natasha. Ataupun kalau nak tulis pemegang polisi pun boleh. Ataupun pemegang polisi. Pihak kedua adalah pihak insurans. Dalam kes ini, siapa nama syarikat insurans dia? Syarikat insurans ialah syarikat insurans AIZ. Jadi tulislah syarikat insurans AIZ. Selesai. Itu premium kasar yang perlu dibayar oleh Natasha jika dia membeli yang pertama polisi komprehensif. Dia nak dua Satu polisi kebakaran. Okey, so kita kira dulu polisi komprehensif. Macam mana nak kira? Kita tengok daripada jadual tersebut. Kita tengok dulu cc kenderaan ialah 1500 cc. Kapasiti enjin tidak melebihi 1400. Boleh. Kapasiti enjin tidak melebihi 1650. So kita tengok yang inilah. Sebab dia tidak melebihi. Sebab dia punya cc dia 1500. So dia tidak melebihi 1650. Kita nak tengok polisi komprehensif. Dia duduk kat Terengganu. Jadi kita tengok Semenanjung Malaysia. Polisi komprehensif kita ambil nilai yang ni, RM305.50. Jadi kita kira. Okey, balik bagi komisi kadar yang dikenakan ialah bagi 1,000 yang pertama daripada jumlah yang diinsurankan. Jumlah yang diinsurankan ialah 60,000. 1,000 yang pertama RM305.50. Untuk ribu-ribu berikutnya, so kena hafal. Iaitu bagi Semenanjung Malaysia kena darab dengan RM26 untuk 1,000 berikutnya. Manakala untuk Sabah dan Sarawak kena darab dengan RM20.30. Hafal. Masih sempat lagi nak hafal. Ni Semenanjung, yang ni untuk Sabah atau Sarawak. Sabah dan Sarawak. Okey. Okey, jadi RM305.50. 300 dekat sini lah polisi komprehensif. Yang pertama, polisi komprehensif. Jadi polisi komprehensif dia ialah RM305.50 tambah dengan kita ada berapa kali lagi 1,000 ni? 60,000. Ini 1,000 yang pertama. So 60,000 ni tolak dengan 1,000 yang pertama jadi 59,000. Betul? Tambah lagi dengan 59,000. Ada berapa ribu ni? Bahagi dengan 1,000. Darab dengan untuk Semenanjung Malaysia ialah RM26. Jadi berapa polisi komprehensifnya? Okay, kita kira yang kat belakang dulu. 59,000. 59,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan RM26. So dapatlah RM305.50 tambah dengan 1,534 tambah dengan 305.5 akan dapat RM1,839.50. Lepas tu tengok dia ada diskaun 30%. So kita kira dia punya NCD. NCD dia ialah 30% darab dengan 1839.50. So ini darab dengan 30%.
So ini ialah diskaun yang akan diterima, RM551.85. Okey, jadi berapa dia punya polisi dia? Dia punya premium dia ialah, kita ambil nilai yang ni, 1839.50 tolak dengan NCD dia, diskaun dia. Okey, so akan dapat 1839.50 tolak dengan 551, tolak dengan 551.85 akan dapat RM1,287.65. Okey, itu selesai untuk yang pertama. Polisi komprehensif dah pun selesai. Dia tanya premium kasar dia. Yang kedua, kita nak tahu polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ini dikira 75% daripada polisi komprehensif tadi. Daripada polisi komprehensif yang sebelum tolak dengan NCD. Mana nilai dia yang sebelum tolak NCD? Ni nilai dia yang sebelum tolak dengan NCD. Okay. So kita jangan keliru dengan pihak ketiga ni, jangan pergi kat sini pula. Sebab kita belajar ada 3 jenis: komprehensif, pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak ketiga. Ada 3 jenis. Alright. Seterusnya kita kira untuk yang kedua ni. So macam nak kira 75% B untuk B 75% daripada nilai komprehensif ni tadi berapa? 1839. 1839.50. So berapa dia punya nilai? 75 per dengan 100 darab dengan 1839.5 akan dapat 1379.63. Ni kita bundarkan. Next, apa nak buat? Kita tolak dengan dia punya diskaun NCD dia. NCD dia adalah 30%. So kira NCD. NCD nya ialah 30 per dengan 100 darab dengan 1379.63. Berapa diskaun yang dia akan dapat? 30 per dengan 100 darab dengan 1379.63. Tak ada point. 1379.63 akan dapat 413.89. Jadi berapa premium dia? So kita kira lah dia punya ni 75% tadi, yang ni tolak dengan diskaun yang ni. Jadi 1379.63 tolak dengan 413.89. So akan dapat 1379.63 tolak dengan 413.89. So jawapannya ialah 965.74. Jadi kalau kita tengok kenapa polisi yang kedua ni lebih murah daripada polisi komprehensif, sebab dia punya apa kita panggil dia punya cover tu. So polisi komprehensif tu dia kan kita tengok ada berapa dia punya cover-cover tu. Kejap saya tunjuk yang ni. Ni boleh rujuk pada buku teks muka surat 77. Dalam insurans motor kita ada polisi akta. Akta ni awak tak kira ni macam mana. Pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan juga komprehensif. Komprehensif dia melindungi keempat-empat ni. Liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian, kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga, kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian, kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. So dia cover semua. Untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia tak cover kalau kerugian dan kerosakan akibat kenderaan sendiri akibat kemalangan. Dia tak cover. Kalau pihak ketiga, lagilah dia hanya cover 2 je. Dia untuk pihak ketiga dan juga kerugian harta terhadap pihak ketiga. Kenderaan sendiri dia tak cover. Alright. So ni daripada buku teks.
Okey, saya rasa sampai di sini sahaja untuk contoh-contoh insurans. So boleh ingat untuk kira insurans motor bagi polisi komprehensif dan juga polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Juga boleh tengok semula macam mana kalau insurans harta. Jika sekira insurans harta dia ada 3 kes sahaja. Yang pertama dia akan suruh cari nilai insurans yang harus dibeli. Pertama, cari dulu. Yang kedua, macam mana sekiranya dia mengalami kerugian dan juga sekiranya diinsurankan pada insurans yang harus dibeli, hanya tolak saja deductible. Sekiranya dia beli insurans pada harga yang lebih rendah daripada insurans yang harus dibeli, so yang dibeli per harus beli, darat kerugian, tolak deductible. Okey. Sekejap saya tunjukkan kat sini lah, lebih senang kalau untuk nampak kan. Tajuk insurans. Insurans. Ni. Ada 3 kes. Baik, hilang. Ni. Kita zoom sikit. Kita zoomkan sikit. Ada 3 kes. Kalau nilai yang pertama, jumlah insurans yang harus dibeli. Ratus kod insurans dalam nilai boleh insurans harta. Yang pertama, jika nilai insurans adalah sama dengan insurans yang harus dibeli, so kerugian tolak sahaja dengan deductible. Kes kedua, jika nilai yang diinsurankan adalah kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, so jalan kerjanya ialah jumlah insurans yang telah dibeli per dengan harus beli, darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. Kalau disebut ada deductible. Kalau tak ada lah. Yang ketiga, sekiranya mengalami kerugian menyeluruh, so bayaran pangkasan dia akan dikira jumlah insurans yang telah dibeli, tolak sahaja dengan deductible. Okey, so ada 3 kes lah untuk insurans harta. Co-insurans dalam insurans harta. Okey, terima kasih.